Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah hari ini kita nak bincang berkenaan dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu berkenaan dengan keladi mania. So, jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. Okay. Kalau tuan-tuan perasan sekarang ini, khususnya di negara kita lah, saya tak pasti apa yang berlaku di luar negara kita. Sekarang ini ramai di kalangan kita yang khususnya kepada golongan wanita lah, golongan hawa. Saya notice benda ni, saya perasan benda ni berlaku bermula sejak daripada PKP yang pertama. Okey, PKP yang pertama di mana mungkin sebabnya adalah orang duduk rumah, tak ada kerja nak buat, okey. So mungkin untuk mengurangkan stres itu, ramai di kalangan suri rumah kita ataupun golongan wanita kita lah yang mungkin spend masa untuk bercucuk tanam, khususnya benda-benda yang berkaitan dengan bunga lah, pokok-pokok kan. Jadi sekarang ni saya nampak fenomena yang berlaku dalam negara kita, iaitu di mana ramai di kalangan kita yang membeli ataupun memiliki keladi-keladi yang cantik semuanya. Tak terlepas juga saya sendiri sebenarnya, yalah, saya punya orang rumah ataupun saya punya isteri pun sama. Okey, pun sama yang mana mungkin itu adalah satu daripada teknik ataupun cara untuk kita mengurangkan stres bila berada di rumah lama, lockdown, yang menyebabkan kita tak boleh keluar daripada rumah. Jadi antara cara untuk kita mengatasi masalah stres adalah dengan kita dekat dengan alam, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan mungkin ada yang pelihara haiwan dan sebagainya. Jadi antara cara ataupun antara benda yang kita ramai di kalangan kita buat adalah kita memiliki keladi. Bahkan kalau kita tengok sebenarnya keladi ni mahal harganya. Sekarang ni saya tak pasti kenapa berlakunya lonjakan harga yang sangat luar biasa. Nanti kita explain mungkin apa sebabnya nanti insya-Allah. Jadi kalau kita tengok dekat Shopee terutamanya, ada keladi yang murah, ada keladi yang mahal. Jadi ini menjadi satu fenomena sekarang ini, permintaan kepada keladi yang bagi saya sangat luar biasa, yang menyebabkan kenaikan harga lah dalam harga keladi ni. So kalau kita tengok dekat Shopee ada yang harga ribu-ribu. Kalau tengok contoh ini harga 4,000 lebih sampai 5,000 lebih. Dan ada orang beli. Ada orang beli dan rating pula, rating 5 rating tu. So inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Ini satu contoh. Ada lagi keladi yang bernilai RM9,999. Okey, pun ada orang beli dengan rating 5 rating lagi, rating 5 lagi. So ini menunjukkan bahawa sambutan yang saya rasa sangat luar biasa lah, sangat luar biasa. Kalau sebelum COVID melanda dunia, saya tak rasalah harga keladi ini boleh melonjak sehingga ke sebegini harganya, hampir RM10,000. Okey, RM10,000, yang mana keladi ni saya tak pasti dia punya tempoh hayatnya berapa lama. Okey, yang pasti dia akan membiak, okey, dan menghasilkan anak, dan mungkin anak itu boleh dijual lagi dan generate profit daripada jualan tersebut. Dan ada juga yang bernilai RM25,000, tuan-tuan. RM25,000. Okey, walaupun yang ni tak terjual lagi lah. Tapi kalau kita tengok dalam laporan-laporan di sosial media, di media-media utama, ada yang menjual sampai RM20,000 dan ada yang membelinya. Jadi ini satu perkara yang sangat menarik untuk kita tengok. Okey, kalau kita tengok dekat Shopee pun, ni saya screenshot saja. Bila kita type saja keladi, maka keluarlah senarai-senarai keladi-keladi yang ada dekat Shopee. So harganya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Yang mana
perkara ini mungkin kita boleh bincang kenapa boleh berlaku macam ni ya. Okey, sebelum kita pergi ke tajuk yang saya nak bincangkan ataupun nak fokuskan dalam perbincangan kita pada hari ini, mungkin kita nak bincang kenapa boleh berlakunya lonjakan harga yang luar biasa kepada keladi-keladi. Sedangkan sebelum ini saya biasa juga pergi ke kedai-kedai apa ni bunga apa ni yalah kita nak hias rumah dan sebagainya kan. Jadi bila kita nampak keladi tu dululah sebelum COVID-19 ni harganya mungkin dalam RM9, RM10 satu pasu tu. Paling mahal pun mungkin RM18 pada waktu tu. Saya ingat lagi. Tapi waktu tu saya pun ialah pernah belilah. Kalau tak salah saya RM18 saya nak beli keladi and then saya nak letak kat rumah. Nak saya beli. Tapi tak bertahan lama lah. Mungkin 2-3 bulan dan keladi tu mati. Okey, mungkin saya tak pandai nak jagalah. Kenapa? Isunya kenapa harga boleh melonjak sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Khususnya pada waktu ini. Ekonomi 101. Okay, bila demand melebihi supply. Okay, harga secara automatik dia akan naik. Okay, itu prinsip asas lah. Sama juga dengan saham. Bila sesuatu saham itu permintaannya sangat luar biasa tinggi. Menyebabkan okay, dia punya supply dia kurang. Tak mencukupi dengan demand tersebut. Maka harga akan naik. Begitulah sebaliknya sekiranya sekiranya permintaannya sedikit, okey, tetapi orang yang nak menjualnya ramai, maka secara automatiknya harga, okey, secara logiknya lah harga akan turun. Okey, bila supply more than demand. Itu ekonomi 101. So itu yang berlaku kepada keladi sebenarnya. Waktu musim PKP, waktu musim COVID-19 ni di mana orang terpaksa duduk dekat rumah yang mungkin tak ada kerja-kerja yang di luar yang boleh dibuat pada waktu dululah. Sekarang ni mungkin berbeza. Jadi menyebabkan orang tak ada benda nak buat, so khususnya di rumah lah. Jadi mereka dan juga orang yang bekerja dan terpaksa bekerja di rumah. Menyebabkan mereka okey mula untuk bercucuk tanam ataupun mengumpul koleksi pokok-pokok bunga, termasuklah keladi. Okey. So mungkin sebab keladi ni menjadi tumpuan, mungkin sebab memang dia cantik, lepas tu ada yang rare, okey. Ada yang unik, dia ada banyak variasi mungkin lah. Wallah alam, saya pun tak pandai juga bab ni tuan-tuan. Jadi itulah antara bagi saya explanation, simple explanation kenapa harga keladi boleh melonjak tinggi khususnya dalam 2 tahun yang lepas, sejak 2 tahun yang lepas. Okey, so saya sebenarnya nak relatekan ataupun nak nak kemukakan kepada tuan-tuan semua apa yang berlaku kepada tulips. Tulip ni kalau tuan-tuan semua search dalam Google berkenaan dengan tulip bubble ataupun istilahnya tulip mania, saya tunjuklah, inilah kod tulip. Kalau tuan-tuan, saya ingat lagi saya pergi ke Amsterdam pada tahun 2019 sebelum COVID melanda. Jadi inilah bunga tulip, walaupun ini bukanlah original. Okay. Tapi tuan-tuan kalau pergi ke Amsterdam, ini antara benda cenderahati yang kena beli sebab dia ada sejarah dia. Nanti kita bincang berkenaan dengan sejarah dia. Tulip ini dia ada sejarah khususnya di Amsterdam, di Netherlands pada tahun 1630-an, 1635, 37 macam tu. Okey, dan tulip sini okey, dia ada kaitan dengan tajuk kita iaitu berkenaan dengan keladi. Tulip bubble ini the first big bust in the history of booms. Okey, ataupun tulip bubble ni kalau istilah ekonomi dipanggil the first economic bubble. Okey, economic bubble kerana apa? Kerana harga tulip dia sejarah bagaimana tulip pada tahun 1637 macam tu harga tulip ni naik mendadak, permintaannya sangat luar biasa dalam masa yang singkat, beberapa tahun saja harga tulip naik dengan begitu mendadak. Okey, dan kenaikan harga tersebut juga didorong oleh serangan. Wallah alam, saya pun tak tahu pastilah. Ni cerita-cerita orang
tulip ni dia kena virus menyebabkan bila kena virus, tak tahulah mutation apa yang berlaku menyebabkan bunga tulip situ yang keluar tu lebih cantik dia punya color dia dan sebagainya lah, saya pun tak pastilah. Menyebabkan harga tulip melonjak sangat luar biasa. Okey, sehingga kan kalau kita tengok sejarah sekuntum ataupun sejambak tulip sini, harganya boleh beli sebiji rumah, sebuah rumah boleh beli, ataupun sebuah ladang. Begitulah mahalnya harga tulip yang berlaku secara drastik dalam masa beberapa tahun sahaja. Jadi tulip pada waktu itu menjadi satu lambang kekayaan lah, lambang kemewahan kepada golongan-golongan elit, golongan bangsawan, di mana sesiapa yang memiliki tulip ni dia mencerminkan kekayaan seorang pada waktu itu di negara Netherlands ataupun Belanda pada tahun 1630-an 1630 34 35 macam tu, dan dia berakhir dalam tahun 1937. So itu tulip mania yang berlaku di negara Belanda ataupun Amsterdam di Netherlands. Okey, ini graf yang saya ambil daripada historyofyesterday.com. Okey, tulip mania, kalau kita tengok graf dia, betul lah 1630-an, 34. Jadi daripada bawah ni dia naik dengan secara tiba-tiba pada tahun 1936 dan juga 1937 ni dia naik tiba-tiba dengan sangat luar biasa. Bayangkan, saya tak pasti ni nilai dolar ke euro dan sebagainya, saya tak pasti. Okey, bayangkan less than 10. Okey, dalam masa beberapa tahun, dalam 2-3 tahun, harga melonjak berapa ratus kali ganda. Sangat luar biasa. Jadi diceritakan bahawa pada tahun ini, pada kejadian ini, tulip ini dijual beli sebelum sesuatu pokok tulip itu berbunga. Seperti mana yang berlaku kepada kita punya pasaran palm oil, FCPO, future contract palm oil, FCPO, yang mana kita berjual beli kontrak. So itu yang berlaku kepada tulip pada tahun 1930-an. Yang mana jualan tulip itu, kalau kita tengok dekat sini ada indeks, tulip price index, December 1, 1634 to February 5, 1637. Ini harga dia lah. So diceritakan jual beli itu berlaku dalam kontrak sebelum tulip itu mekar. So apa yang berlaku kalau kita tengok graf, dia naik secara mendadak, tetapi dalam satu masa pada tahun 1937 harga turun dengan juga mendadak. Di sini ramai yang muflis, ramai yang bunuh diri kerana kehilangan aset mereka. Ada yang jual tanah, ada yang jual rumah untuk mendapatkan tulip. So apa yang berlaku, tiba-tiba harga jatuh. So nak jual dengan harga murah pun orang tak beli secara tiba-tiba. So itu yang berlaku lah dekat negara Belanda pada tahun 1937. Ini kalau tuan-tuan semua type je tulip mania, dia akan keluar lah information berkenaan dengan kejadian yang luar biasa ini. Ini adalah first economic bubble. Economic bubble ni just kita imagine, kita ada bubble, bubble, and then ditiup, dinaik, bila dia besar, daripada kecil dia besar, dia naik, and then satu masa pecah. Bila pecah dia akan turun secara mendadak. So itulah yang berlaku. The first economic bubble in the world berlaku pada tahun 1937. Fenomena tulip mania. Tuan-tuan semua, apa yang berlaku kepada keladi di mana harga dia menaik secara mendadak sehingga orang jual sampai 20,000, 30,000. So perkara yang sama sebenarnya berlaku kepada perkara-perkara lain. Contohnya, sarang burung walit kualiti tinggi boleh mencecah 66,000 sekilo pada tahun 2016. Laporan ini oleh M-Star, saya tak pasti dia punya ni. M-Star. Jadi
pada waktu itu bila keluar berita-berita seperti ini, apa yang berlaku? Ramai di kalangan kita ni, okey, ramai di kalangan masyarakat kita yang berlumba-lumba untuk membina sarang burung. Okey, ada yang pergi kursus, ada yang pergi taklimat sekian-sekian, buat pinjaman buat renovation kepada bangunan-bangunan yang mungkin terbengkalai, okey, khususnya tingkat atas. Jadi dia renovate, buat fasiliti, beli dengan apa ni, speakernya, PA system dan sebagainya, okey, untuk attract apa ni, burung-burung untuk masuk. Jadi ramai orang berlumba-lumba untuk buat benda ni. Bila mana keluarnya berita ataupun rumours berkenaan dengan mahalnya sarang burung walid. So bila orang ramai berlumba-lumba, okey, pada asalnya demand melebihi supply. Tapi bila dah ramai sangat orang buat, menyebabkan supply itu terlebih, okey, menyebabkan harga turun. So ramai juga kawan-kawan saya pun ada yang terlibat dengan projek sarang burung ini, yang akhirnya wallahualam saya tak pasti apa yang berlaku sekarang ini, tapi harganya jatuh dan ada yang sampai tak balik modal, ada yang kerugian kerana banyak duit yang dilaburkan tidak menghasilkan pulangan yang bagus. Okey. Begitu juga dengan isu pokok gaharu. Pokok gaharu. Di mana satu masa dulu kita diberitakan dengan mahalnya harga gaharu ni. 1 kilo berharga ribuan ringgit. Kalau dalam report ni, parti grade AA ni merujuk kepada gaharu lah. Harga dia RM150,000 sekilo. So berita-berita begini menyebabkan, ya memang kita akui bahawa ini mungkin benar pada satu ketika, tetapi disebabkan berita-berita seperti ini menyebabkan ramai orang tertarik untuk menanam gaharu. Okey. So apa yang berlaku? Apa yang berlaku bila ramai sangat dah tanam gaharu? Okey. So menyebabkan harganya bila supply more than demand, so kita tengok apa yang berlaku sekarang ini, harganya semakin turun. Kita tak nafikan, ya memang still ada lah permintaan dia, harga pun mungkin tinggi lagi, tetapi harganya tidaklah sebagaimana yang kita boleh dapat 4-5 tahun yang lepas. So ini perkara yang kita kena muhasabah. Okey. Begitu juga sekarang ini fenomena durian musangking khususnya, harga beratus-ratus ringgit sekilo, yang menyebabkan demand terlalu tinggi, okey, dengan supply yang kurang menyebabkan harga naik. Okey. Demand tinggi, harga supply-nya kurang, okey, harga naik. So apa yang berlaku sekarang ini tuan-tuan, ramai yang dah mula menanam pokok durian, okey, dengan harapan dia akan dapat untung 5 ke 7 tahun yang akan datang. Okey. Saya sendiri pun tanam, tapi tak adalah niat nak jual, niat nak makan sendiri je. So just bayangkan tuan-tuan, sekarang ini mungkin musang king ni mahal harganya, beratus-ratus ringgit sekilo. Just imagine bila semua orang tanam benda yang sama, okay? Benda yang sama ditanam, just imagine apa yang berlaku 5 ke 7 tahun yang akan datang. Okay? So dari segi ekonomi, dari segi ilmu basic ekonomi lah, bila ramai orang tanam, nanti 5 ke 6 ke 7 tahun akan datang, supply akan berlebihan, akan banyak, menyebabkan apa yang berlaku tuan-tuan? Simple. Harga akan turun. Okey. So itu yang berlaku tuan-tuan. So banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang mungkin saya boleh utarakan berkenaan dengan ekonomi bubble ini. Tak adalah kita kata benda ni contoh-contoh ekonomi bubble ni, tapi inilah contoh bagaimana harga boleh naik kerana demand yang tinggi, supply yang kurang, dan harga boleh turun bila mana supply more than demand. So itu benda yang kita kena take note lah. Jadi kembali kepada kisah tulip tadi. Okey, so apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita pergi ke Amsterdam kan, bunga tulip ni sangat mudah untuk dibeli. Okey, dan murah saja. Kalau dulu kita pernah dengar orang sanggup jual kenderaan dia, sanggup jual tanah, sanggup jual ladang dia, kerana apa? Kerana nak memiliki sejambak bunga tulip.
okey, ataupun yalah pokok tulip ni. Tapi sekarang ni bila kita pergi ke Amsterdam, okey, tulip ni ada di mana-mana. Ada di mana-mana menyebabkan harganya turun tidak sebagaimana yang berlaku pada tahun 1630-an. Okey. So apa saya punya moral of the story tuan-tuan moral of the story kita berbalik kepada tajuk asal kita iaitu Cladimania. Cladimania. Okey, saya nak pesanlah kepada rakan-rakan kita khususnya golongan yang wanita untuk kita berpada-pada. Saya sendiri tanam keladi, bukan saya lah, saya punya wife saya. Yalah untuk kurangkan stres, untuk seronok tanam keladi ni, kita tengok cantik kan. Tetapi jangan kita berlebih-lebihan. Itu nasihat saya. Jangan kita terlalu obses, jangan kita terlalu taksub untuk memiliki sesuatu keladi itu, kerana rekod ataupun kerana sejarah telah membuktikan bahawa sesuatu yang naik dengan cepat, dia berkemungkinan untuk turun dengan cepat. Saya risau melihat kepada trend sekarang ini bila mana ramai yang membeli keladi, ramai yang membeli keladi dengan harga yang sangat luar biasa, sangat mahal. Okey. Sedangkan keladi ni pada saya lah sangat mudah sebenarnya untuk kita duplicate ataupun kita membiakkan So saya punya prediction lah, saya punya anggakan 3-4 tahun paling lama. Okey. Keladi-keladi yang ada dekat pasaran kita yang harganya puluhan ribu, okey, akan banyak ditanam dan akan mudah untuk diperolehi di pasaran. Menyebabkan pada waktu itu harga yang puluhan ribu itu akan jatuh dengan banyaknya. So itu peringatan saya lah kepada rakan-rakan kita, khususnya kepada golongan wanita, supaya kita berpada-pada dalam menanam keladi. Saya minta maaf kalau sekiranya nasihat saya ini nasihat yang sensitif, khususnya kepada rakan-rakan kita yang muslimat ataupun golongan wanita. Ini adalah pesanan ikhlas daripada saya supaya kita aware dengan perkara ini, supaya kita tidak terjerat dengan ekonomi bubble sebagaimana yang berlaku pada tahun 1937 di Amsterdam, di Netherlands. Okey. So harapannya tidak berlaku di negara kita dan kita tidak terlibat dengan ekonomi bubble, khususnya sekiranya berlaku kepada keladi. Saya kira itu saja. Minta maaf tuan-tuan sekiranya ada kesilapan ataupun ada perkara yang sensitif saya sebut dalam video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share sekiranya ada manfaatnya. Okey. Alright, so ini bunga tulip. Boleh jual 20,000. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.